Okey, tadi kita dah list down all the pillars. Okay, listing down is just the first level of knowledge. So now we need to go details. Okay, we're going to start by discussing the pillars of iman. So again, I remind you to jot down all the notes you have learned. Maybe if you get some new idea, you can put it too as your own example or elaboration from your own opinion and perspective. Okay, so cuma just nak tambah kan, tadi kita bagi tahu dalam hadis tersebut ada iman, ada Islam, ada ihsan. And ulama sepakat katanya ihsan bukanlah sebahagian daripada rukun yang tersenarai macam iman dan ihsan Islam ni, tapi ihsan adalah sebahagian daripada cara untuk mengaplikasikan, melaksanakan and to prove that how you going to do both pillars iman and Islam on the way that the ihsan have been explained to. So saya nak tambah kat sini, and always I share in class and untuk saya kongsikan okay. Because this is a part of performing both iman and Islam. Apa tu ihsan? Ihsan ialah an ta'budallahu ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. An ta'budallah, ihsan bermaksud beribadah kepada Allah. An ta'budallah ka'annaka tarahu. Ka'annaka tarahu ni maksudnya seolah-olah kamu melihatnya. Penting ni untuk kita bahaskan benda tu. Okey. Fa illam takun tarahu, sungguh kamu tidak melihatnya. Fa innahu yaraka, sesungguhnya dia melihat kamu. Dan ulama bertambahlah kan, dekat bahagian sesungguhnya tu, yakinlah dia melihat kamu. Okey. Nabi SAW memberi satu panduan bagaimana untuk melaksanakan rukun iman dan rukun Islam berdasarkan satu statement yang penting ni, iaitu menggunakan kaedah ihsan. Ihsan, saya ulang sekali lagi, bermaksud kita beribadah kepada Tuhan. Bagaimana ibadah kita kepada Tuhan? Menggunakan kaedah ihsan ni, seolah-olah kita melihat Tuhan. Persoalan timbul di kalangan ulama bila dibahaskan, kenapa Nabi SAW bagi tahu perkara ni? Dan Nabi pasti tahu, sebab sambungan dia, tidak kamu melihatnya. Nampak ke kita pada Tuhan? Setakat ni belum lagi ada siapa yang nampak. Dalam dua keadaan saja yang paling hampir, seperti Nabi Musa AS yang dapat berkata-kata dengan Tuhan, direct cakap dengan Tuhan, Allah Ta'ala balas jawapan. Macam kita boleh try lah. Kita mungkin boleh try bercakap dengan Tuhan, seperti mana kita berdoa, Ya Allah kan? Awal kelas tadi, Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Kan? Kita doa pada Tuhan, dan kita bercakap dengan Tuhan. Adakah kita dengar reply Tuhan? Okay. Hanya Nabi Musa AS. Sama juga macam Nabi Muhammad SAW sendiri, apabila pernah dalam peristiwa jumpa dengan Tuhan. Okay, special case. But normally throughout the times yet to see God, belum ada yang pernah jumpa, lihat Tuhan. Tapi kenapa Nabi kata ibadahlah kan? Tunaikan kan kita punya all the rituals kan, upacara agama kita ni kan, seolah kita melihat Tuhan. Ada kepentingannya kat situ. Ulama bahas, dia kata, soalan, kalau kita buat ibadah macam kita nampak Tuhan, macam mana ibadah kita akan jadi? Bagaimana agaknya bentuk ibadah kita? Penghayatan kita,
keseriusan kita, kesungguhan kita, kan? Betapa kita memberi komitmen untuk menunaikan dan menunjukkan dan melaksanakan seluruh amal tadi, dihaskan, dipersembahkan kepada Tuhan. Boleh tak saya tanya, kalau you guys hari ini nampak Tuhan, what happened? Bukan saya suruh bayangkan Tuhan, saya cuma memberi andaian. Kalau kita nampak Tuhan hari ini, bagaimana keadaan ibadah kita, bagaimana life kita? Okay, kita nak buat some analogy, kan? Perbandingan lah, kan? Seperti manalah kita jawab exam. Ramai hari ni yang jawab exam online. Cuba ingat balik masa kita jawab exam dalam Dewan Peperiksaan. Masa kita jawab tu, ada pengawas tengah tengok kita, kan? Soalan, berani tak? Adakah kita berani untuk tiru, tengok orang sebelah, bagi jawapan dan sebagainya lah, kan? Case cheating lah. Mungkin ada yang berani, kan? Dan adakah dia berani tu sebab dia tahu yang dia akan kantai? Kan? Dia mungkin rasa dia lepas. Tapi kebanyakan kita, walaupun mungkin rasa lepas, tapi kita ada simpan rasa serius lah, kan? Pengawas tengah tengok ni, ada apa-apa yang nampak macam mencurigakan ke, kan? That's the thing. Contoh lain, katakanlah kita masuk dalam bilik kita. Dalam bilik kita ada CCTV. Apa jadi? Apa yang kita buat? Mak kita pasang, ayah kita letak CCTV dalam bilik kita. What would happen to our behavior? Would be control, showing all the goodness, because we know someone is watching. That's the thing, kan? Okay. So sebab tu Nabi kata, kalau kamu tidak melihatnya, maka yakinlah dia melihat kamu. Hari ini ulama bahas, kalau kita melihat Tuhan, mustahil ada seorang manusia pun yang melakukan dosa. Malah semua manusia akan berlumba-lumba menunaikan ibadah. Kerana apa? Kerana telah zahir pada matanya wujudnya Tuhan dan ada perintah Tuhan. Hari ini kalau kita nampak Tuhan, kita dah percaya dah, memang confirm Tuhan ada dan kita akan tunaikan perintah dia. Okay, sebab itu salah satu puncanya Allah Ta'ala, kan, meletak hijab ataupun memberi satu ujian kepada manusia. Belum kamu lagi melihat Tuhan. Contohlah, okay. Alright. So that's how it should be when you are performing both pillars, to understand the next step. Using this ihsan ideas from Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. So setelah kita senaraikan daripada rukun iman tadi, kita nak pergi kepada second level of knowledge, which is meaning of each of the pillars. Okay. Kita nak tengok apa maksudnya percaya kepada Tuhan, apa maksudnya percaya kepada malaikat, maksud percaya kepada kitab, maksud percaya kepada Rasul, seterusnya maksud kepada akhirat, kiamat, termasuk sekali. Dan yang terakhir ialah maksud kepada takdir, qadar, destiny. Okay. Tapi sebenarnya saya suka kalau kita dapat mulakan dulu dengan rukun Islam, sebab itu mungkin lebih dekat dengan kita. Sebab rukun Islam ni lebih jelas berbanding dengan rukun iman. Dia berkaitan dengan kepercayaan. Okay. However, let's discuss rukun iman first. Later on, we're going to look into the rukun Islam. I hope that you are still giving your full focus, keep your attention at the highest level that you can, so that you jot down all the notes given. So it's going to
be benefit for you, as I'm the one here to try my best to share all the knowledge I have. Okay. Bila Allah Subhanahu Wa Taala minta kita yakin kepada Allah, bermaksud kita kena kenal Allah. Sebab tu ada satu istilah dipanggil ma'rifatullah. Bermaksud mengenali Tuhan. So siapa Tuhan? Siapa Allah Ta'ala? Okey, macam mana kita nak kenal Tuhan? Manusia boleh kenal Tuhan hanya dengan apa yang Tuhan bagi tahu pada manusia. Bermaksud manusia bukanlah boleh mereka-reka siapa Tuhan. No. Jangan. Sebab kebanyakan manusia yang sesat daripada agama kerana mereka cuba mencipta ideologi Tuhan sendiri. Jadi Tuhan yang kita kenal hari ini mestilah berasaskan apa yang dia bagi tahu kita. Macam mana tu? Macam mana dia bagi tahu kita? Kita pun tahulah daripada sumber Quran. Sebab Quran ialah